Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni saya nak memperkenalkan berkaitan aplikasi. Nak share kepada cikgu-cikgu berkaitan aplikasi ERPH untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Okey, aplikasi ni untuk bukan hanya seorang guru tetapi satu aplikasi untuk semua cikgu-cikgu di sekolah kita. Okey. Contoh, saya buka. Okey. Dalam ni ada ERPH untuk buat pengisian ERPH. Kemudian ada DSKP, ada senarai DSKP dan penerangan, analisis ERPH dan pengesahan pentadbir. Okey, contoh saya buat contohlah. Contohnya, kalau kita buka ni, dah ada timestamp. Okey, kita akan masukkan. Ni saya buat contoh nama saya lah. Kita boleh masukkan ramai cikgu untuk select. Ini kita panggil drop down untuk select nama cikgu yang akan buat ERPH nanti. Kemudian contoh kita nak buat untuk esok. Untuk esok 11 Ogos kita set. Kemudian kita pilihlah esok hari Rabu. Dan kita pilih minggu. Contohnya kita boleh type 26 kalau tak nak drop down. 16 tu. 26. Tik. Dan masa mula. Alamak, banyak ni. Okey, masa mula. Saya back. Okey, masa mula. Okey, contohnya esok kelas kita bermula pukul 9 sehinggalah masa tamatnya pukul 10. Okey. Dia akan keluar senarai nama kelas. Nanti untuk episod yang kedua saya tunjuklah macam mana kita nak tukar nama cikgu ni supaya semua cikgu kita untuk drop down. Kemudian hari, mungkin kita bermula hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kan. Okey, masa mula pun mungkin kita 9 suku. Boleh custom. Sama dengan nama kelas. Hanya nama kelas di sekolah kita sahaja. Contohnya saya buat 2 tekun. Kemudian subjek. Okey, ada banyak subjek lah. Okey, contohnya kita nak subjek apa? Contohnya bahasa Melayu. Type je, kalau tak nak drop down, type Melayu, dia akan keluar bahasa Melayu. Okey, untuk tahun 2. Alamak, banyak pula ni. Okey, tahun 2. Kemudian tema. Ni untuk tahun 2. Contoh kita ambil pertanian dan peternakan. Okey, tajuknya. Okey, contoh untuk pertanian tadi. Ni base pada buku teks kita lah. Contoh apa pertanian dan peternakan. Contohnya hargai kebersihan alam sekitar ataupun ternakan yang berfaedah. Okey, kita boleh drop down, select lah ternakan yang berfaedah. Okey, SK. Okey, ni adalah SK dia 1 hingga 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, contohnya kita nak buat menulis perkataan frasa dan ayat bermakna ataupun kita nak cari yang lain untuk SK ataupun okey, ni contohnya kita nak ambil yang mana asas menulis ke. Okey, kemudian dia akan keluar yang asas menulis lah. Okey, contoh. Okey, kemudian mood, ada mood bersemuka. Kalau sekarang ni kita mood PDBR lah. Okey, mood PDBR. Medium yang kita gunakan ialah contohnya kita gunakan WhatsApp, kita gunakan YouTube, kita gunakan buku teks, buku aktiviti, buku tulis dan kita buat quiz online. Contohnya quizzes kita gunakan. Klik done. Okey, objektif. Ni yang kita type lah. Contohnya murid dapat menulis 5 ayat menggunakan kata kerja dengan betul. Contoh Yang kedua, murid dapat apa? Okey, contoh murid dapat dan seterusnya. Kita klik save ataupun yang kedua dulu. Ni ada lagi ni, jangan save lagi. Kriteria kejayaan. Yang pertama, kita nak buat apa? Contohnya 5 ayat kata kerja. Itu apa tu? Ayat menggunakan kata kerja. Penggunaan. Contohnya penggunaan kata kerja. Ni saya reka penggunaan kata kerja dengan
dengan apa? Dengan gramatis. Contoh hijau salah. Gramatis. Okey, yang kedua, struktur. Struktur ayat yang betul. Contoh, ayat yang betul untuk kriteria kejayaan. Alamak, banyak pula mesej masuk. Okey, ringkasan aktiviti. Okey, contohnya ringkasan aktiviti yang pertama, lihat video. Okey, pembinaan ayat. Kemudian yang kedua, tu untuk set induksi lah. Perkembangan sesi penerangan. Okey, menggunakan Google Slide contoh lah. Yang ketiga, latihan, iaitu menggunakan quizzes. Banyaknya Z, quizzes. Dan yang keempat ialah penutup, iaitu murid upload bahan ataupun membina ayat. Membina ayat 5 ayat lah. Membina 5 ayat lengkap. Okey, siap? Turun bawah lagi BBM. Apa BBM yang kita gunakan? Contohnya pembaris. Ni kita select lah. Contohnya buku latihan. Okey, EMK pula contoh keusahawanan. Nilai muninya ialah kebersihan. Ni kita pilih lah. Menjaga kebersihan. Nak kod Jawi pun boleh, kod English pun boleh. Tapi bahasa Melayu kita gunakan bahasa Melayu lah. Contohnya bertanggungjawab menjaga kebersihan. Contoh. Kemudian I think. Ni kita gunakan peta apa? Peta bulatan dan sebagainya. Ni kita select lah. Kecerdasan pelbagai. Ni bahasa, ruang, natural. Select lah. Kaedah apa yang kita gunakan? Contohnya kaedah apa? Lakonan, latih to be, main peranan, montaj, penyelesaian, perbincangan. Contoh lah. Okay. KBKK. Iaitu apa? Kritis menakul, penyelesaian masalah. Ni drop down lah. Aktiviti yang kita laksanakan, perbincangan kumpulan, ulang kaji, menyiapkan latihan dan sebagainya. Ya kan? Menyambung titik-titik, memadankan gambar dengan huruf vokal, menamakan gambar, membaca perkataan, melengkapkan suku kata perkataan, melengkapkan ayat mudah. Ni base kepada kita lah. Okey, strategi ni berpusatkan murid dan sebagainya. Yang nak apa? Alat pemikiran. Ni PAK 21, I think dan sebagainya. Kita boleh boleh select lah. Bahasa Inggeris, talking chip. Okey, contoh lah. Pentaksiran yang kita gunakan pada hari ini, contohnya pemerhatian latihan tulis lembaran kerja. Kita ada lembaran kerja. Ni kalau ada mak naik file dan sebagainya, boleh klik dan select file kita. Okey. Saya tak nak. Back. Kemudian refleksi. Ni kita boleh buat semula lah. Refleksi ni kita boleh tinggalkan. Okey. Kemudian disahkan oleh siapa? Contohnya guru besar ataupun PK ataupun kita boleh tambah lagi ketua bidang dalam data sistem nanti. Contohnya yang kita punya ni PKP yang sahkan. Okey. Yang status ni hanya pihak pentadbir yang akan buat catatan dan sebagainya. Tinggalkan kosong biar pentadbir yang buat kerja mereka. Okey, klik button save. Okey, itu adalah macam mana cikgu nak menyiapkan ERPH masing-masing. Mula-mula pilihan nama cikgu sekolah kita. Kita akan untuk step yang kedua, saya akan masukkan dalam video YouTube nanti, saya akan masukkan untuk pendaftaran. Kalau cikgu nak aplikasi ni, saya akan tunjukkan step yang kedua macam mana kita nak custom aplikasi ni. Lepas tu ada dashboard. Saya belum tunjukkan lagi. Macam mana data-data tadi yang telah diisi oleh cikgu-cikgu akan dihantar ke dashboard. Seterusnya di dashboard tu cikgu boleh print ERPH cikgu. Dah contohnya seminggu sekali cikgu nak print, boleh print. Jangan bimbang. Okey, kat sini dia ada di SKP. Okey. Semualah. Semua ada subjek dan sebagainya yang ada dalam app ni. Okey.
Kemudian kita ada juga analisis ERPH by mingguan. Contohnya, kita nak lihat pada minggu-minggu tertentu berapa jumlah ERPH yang dihantar oleh cikgu-cikgu. Kita boleh klik dalam ni, boleh lihat untuk subjek, dan contohnya untuk TMK ni siapa yang hantar. Boleh lihat minggu keempat, nama. Kita boleh slide lah. Bawah ni dia ada butang slide. Okey, seterusnya untuk pentadbir. Apa yang pentadbir akan buat? Ada pengesahan pentadbir. Okey, pentadbir akan masuk dan akan sesahkan. Contohnya untuk bahasa Melayu tadi, pentadbir akan klik pada nama dan pentadbir akan lihatlah data-data yang dimasukkan oleh cikgu-cikgu. Okey, contohnya dah lengkap. Jadi PKP akan buat pengesahan. Klik dan PKP akan turun bawah sekali. Bawah sekali PKP akan masukkan tahniah. Okey. Ni boleh type lah. Contohnya tahniah kerana telah membuat RPH yang lengkap. Okey, contoh ni adalah PKP. Bila PKP klik pada button tahniah, okey, dan buat catatan, bila klik save di dashboard, okey, dengan sendirinya di dashboard dia akan ada dua status untuk cikgu ni. Satu telah menghantar laporan, satu lagi telah disahkan oleh pentadbir. Tapi kalau pentadbir tak letakkan tak tik pada tahniah tadi, tak adalah. Maknanya belum disahkan oleh pentadbir. Jadi cikgu kena lihat balik mengapa pentadbir tak sahkan. Ada catatan daripada pentadbir. Contohnya pentadbir minta supaya cikgu buat semula, jumpa pentadbir dan sebagainya. Okey, itu adalah untuk aplikasi ERPH. Ini aplikasi dashboard belum lagi saya tunjukkan. Tu untuk step yang seterusnya. Jadi kalau cikgu berminat untuk mendapatkan aplikasi ni, okey, boleh masukkan email. Nanti dalam video nanti saya akan letakkan satu form untuk cikgu masukkan email, nama sekolah. Jadi aplikasi ni bukan hanya untuk cikgu je boleh guna, tapi semua cikgu-cikgu di sekolah masing-masing lah boleh gunakan aplikasi ERPH. Dan data-data ni kita boleh, ni saya ambil daripada Cikgu Zairi dah. Di SKP, subjek, medium tak adalah. Yang lain-lain drop down ni daripada Cikgu Zairi. Terima kasih Cikgu Zairi kerana memberi kebenaran untuk menggunakan data di SKP, data-data yang berkaitan dengan ERPH bagi saya bina aplikasi ERPH ni. Okey, jadi siapa yang nak dapatkan aplikasi app ERPH ni, masukkan. Saya letakkan borang pendaftaran, nama cikgu, masukkan nama sekolah dan email cikgu. Dalam episod seterusnya saya akan tunjukkan, episod yang kedua, macam mana kita nak custom ERPH. Contohnya ada banyak kan dalam DSKP ni, kita bukan semua kita perlukan. Contohnya kita sekolah SK saja. Jadi DSKP subjek yang tak berkaitan kita boleh delete. Kemudian kita naklah contohnya nama guru ni dia ada senarai nama guru sekolah kita, bukan hanya kita. Jadi satu sekolah boleh gunakan satu app. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.